Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Pada pagi ni kita ada kelas Pendidikan Islam untuk kelas sekolah tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okey. Untuk tingkatan 1, hari ni kita akan masuk tajuk baru iaitu hukum-hukum dalam Islam. Okey, kalau kamu tengok boleh tengok dalam buku teks kamu muka surat 69. Hukum-hukum dalam Islam. Okey. Sebelum ni kita ada cikgu belum kita masuk tajuk ni, cikgu nak kita tengok baliklah apa yang kita telah belajar sebelum ni kan. Okey, last kali tajuk kita masuk adalah solat tiang agama. Yang ni dalam 5 rukun Islam. Solat tiang agama yang ni kita dah belajar lah kan. Jadi cikgu dah terang masa sebelum cuti raya hari tu. Cikgu dah masuk dah tajuk ni, jadi cikgu harap memang kamu buat dah lah yang ni. Ada latihan apa semua, cikgu suruh buat latihan yang ni. Kan, jadi mesti kamu buat lah. Okey, kemudian untuk tajuk yang baru ni, hukum-hukum dalam Islam. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hukum-hukum dalam Islam tu? Okey, kamu pernah selalu kan dengar bila contoh kalau kata sembahyang. Kata sembahyang 5 waktu adalah, hukum dia adalah wajib. Apa yang dimaksudkan dengan wajib? Lepas tu kalau kata puasa pun wajib. Lepas tu kalau sunat, ada sembahyang yang sunat, ada yang sembahyang ada puasa yang sunat, itu adalah sunat harus. Contohnya macam hukum harus ni dia menghampiri ke arah wajib. Macam itulah. Okey. Dalam Islam dia ada 5 hukum. Pertama wajib. Wajib ni selalu yang perlu kita buat lah. Sunat, harus, makruh dan juga haram. Haram ni maksudnya yang paling berdosa lah. Kalau kata kita buat maksudnya kita berdosa. Makruh ni dia menghampiri ke arah haram tapi dia tidak haram. Okey, cuba tengok info tu. Asas suatu perkara adalah harus dan halal. Tiada yang haram kecuali terdapat nas yang sah daripada syarat yang mengharamkannya. Okey. Asas semua benda harus dan halal. Tak ada yang haram. Tapi kalau ada perkara yang telah disebut dalam Al-Quran dan hadis yang haram, maka ia jatuh haram. Contohnya kalau dari segi makanan yang kita kena makan, makanan yang halal saja. Kalau makanan yang haram tu contoh seperti yang berasaskan anjing dan juga babi. Lepas tu yang beracun ataupun yang memudaratkan kesihatan, yang itu adalah haram. Jadi kalau kata kalau yang tu memang ada nas, maksudnya ada dalil dalam Al-Quran mengatakan perkara-perkara tersebut adalah haram. Okey, segi perbuatan pula contoh macam mencuri, membunuh, itu pun adalah perbuatan yang haram. Haram berdosalah, dosa besar sekiranya kita melakukannya. Okey, kita masuk muka surat yang seterusnya, muka surat 670. Okey. Okey, tengok baca kita tengok muka surat 70 dan 71 ni kan. Okey, perbualan antara rakan-rakan lah. Okey, tengok nombor 1 dia kata, hari ini kita akan mengulang kaji pelajaran yang bertajuk hukum-hukum dalam Islam. Setiap orang akan menghuraikan bahagian masing-masing. Okey, nombor 2 dia kata, Raihan huraikan hukum wajib, Kila huraikan hukum sunat, Syafiq huraikan hukum harus, Nafah huraikan hukum makruh dan saya akan huraikan hukum haram. Okey, cuba kita tengok muka surat seterusnya. Kata sini nombor 3, hukum wajib. Okey, hukum wajib ialah suatu perkara yang mesti dilakukan oleh seorang muslim yang mukallaf. Mukallaf tu maksudnya yang baligh adalah yang cukup umur. Jika dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Maksudnya bila kita buat kita dapat pahala, tapi kalau kita tak buat kita dapat dosa. Contohnya sembahyang 5 waktu, berpuasa, keluarkan zakat, itu adalah hukum wajib. Kata contohnya solat fardu, puasa pada bulan Ramadan. Okey. Nombor 4 dia kata hukum sunat. Sunat tu okey, nombor 4 ni, dialog yang keempat ni dia kata hukum sunat. Okey, hukum sunat ialah satu perkara yang baik dilakukan. Jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggal tidak berdosa. Contohnya seperti membaca Al-Quran dan bersedekah. Ya, hukum sunat ni maksudnya kalau kita buat, kita
kita dapat pahala, tapi kalau kita tak buat, kita tak dapat dosa lah, tak dapat apalah. Tak berdosa pun. Contohnya kata sini baca Al-Quran dan bersedekah. Kalau kita buat, dapatlah kita pahala. Kalau tak buat, tak dapat apa. Tapi hukum sunat ni, dia perkara-perkara sunat ni, dia menampung segala macam kekurangan pada ibadah wajib kita. Contohnya kalau kita buat solat contoh solat 2 rakaat sebelum sebelum solat fardu, kan, bila masuk waktu azan, dah masuk waktu, katakanlah waktu waktu asar, disunatkan untuk solat 2 rakaat sebelum kita semayang solat fardu lah. Jadi di sini perkara sunat tersebut, solat tersebut dapat menampung kekurangan pada solat wajib kita. Maksudnya kalau kita buat perkara-perkara yang sunat ni, dia dapat menampung kelompangan lah dalam ibadah yang wajib kita lakukan. Okey. Nombor 5 kata hukum harus. Okey, harus ialah hukum asas bagi semua perkara. Boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan. Sebagai contoh, hukum harus ialah makan, mandi dan tidur. Maksudnya hukum harus ni dia lebih kepada perkara-perkara asas. Perkara-perkara asas yang kita buat lah. Jadi kalau dia boleh buat, nak buat boleh, tak mau buat pun tak apa. Jadi kalau buat dapat pahala, kalau tak buat pun tak ada apalah. Macam dia lebih kurang macam sunat, tapi dia lebih nak ke arah macam kata wajib pun ada juga. Nak ke arah sunat pun ada juga, nak ke arah wajib pun ada juga. Kalau dia tak adalah sampai kalau kata kita buat tu, kita tak buat tu, maksudnya apa? Berdosa tak. Kan? Contohnya seperti makan, mandi, tidur, yang tu haruslah macam benda yang kita buat setiap hari. Okey, perkara asas yang kita buat setiap hari. Okey. Nombor 6, hukum makruh ialah satu perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT. Jika dilakukan tidak mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Ini makruh. Makruh ni bila dilakukan tak adalah kita berdosa, tapi kalau ditinggalkan tu adalah lebih baik. Contoh dia kata sini, makan menggunakan tangan kiri dan makan makanan yang berbau. Makan guna tangan kiri, bukan tak boleh, boleh, tapi makruh lah, hukum dia makruh. Kita tak dapat dosa, tapi kalau kita tak makan tu lagi bagus, kan. Okay, makan makanan yang berbau, maksudnya ada yang ada basi, yang ada busuk, itu adalah hukum dia makruh. Kita tengok balik muka surat 70. Okey, yang terakhir sekali kata hukum haram. Haram. Okey, haram ialah satu perkara yang dilarang dalam Islam. Jika dilakukan akan mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contohnya minum arak, berjudi dan berzina. Haram ni kalau kita buat memang berdosa teruslah. Memang dapat dosa. Kalau tadi makruh, kalau buat tak dapat dosa, tapi kalau tinggalkan dapat pahala. Yang ni kalau buat dapat dosa, tinggalkan dapat pahala. Itu beza haram dan juga makruh. Okey. Okey, nilai dalam hukum. Okey, kalau wajib, beruntung bagi yang mentak hati. Sunat ruki tidak diamalkan. Harus bersederhana dalam perkara harus, makruh mudarat jika sering diamalkan, dan haram dibenci dan dimukai oleh Allah. Kalau boleh kita nak elakkan melakukan perkara yang haram dan juga makruh lah. Makruh ni memang tak dapat dosa, tapi kalau tinggalkan dapat pahala lagi. Jadi lebih untung kalau kita tinggalkan. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 72, iaitu mari amalkan perkara-perkara sunat, perkara wajib, apa yang kita boleh amalkan. Lepas tu perkara-perkara yang makruh dengan haram tu apa yang kita boleh tinggalkan. Okey, kita tengok dulu perkara wajib. Wajib kita buat setiap hari itu pertama sekali mestilah solat fardu. Lepas tu berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat.
Menunaikan haji jika mampu, berbuat baik dengan ibu bapa, menutup aurat dan menunaikan janji. Ini adalah antara perkara wajib yang perlu kita buat. Perlu kita buat. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat dapat dosa. Termasuklah berbuat baik dengan ibu bapa ni. Tengok. Kalau kita, maksudnya kalau kita buat jahat dengan ibu bapa, kita dapat dosa lah. Jadi kata benda ni wajib kita buat. Okay, seterusnya perkara sunat. Perkara sunat seperti solat tahajud. Solat tahajud ni maksudnya solat waktu malam. Solat waktu malam selepas kita tidur sekejap, so kita terjaga tengah malam, kita buat solat tahajud. Kemudian berzikir pada Allah SWT, membaca Al-Quran, bersedekah, ihsan terhadap kepada binatang, maksudnya berkasih sayang sesama binatang. Tak adalah kita menzalimi binatang, memberikan salam serta membuang halangan di jalan. Kalau kata dalam perjalanan kita nak pulang ke atau ke satu tempat kita nampak ada benda yang boleh menyebabkan kemalangan atau menyakiti orang lain, kita buang. Jadi perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara sunat. Yang ini perkara sunat. Maksudnya sunat di sini buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Okey. Kemudian mari kita tinggalkan perkara haram dan juga makruh. Haram ni perkara yang kita buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Okay, pertama sekali syirik kepada Allah. Yang ni memanglah tak boleh lah kata memang haram teruslah. Boleh jadi kita terpesak akidah, maksudnya keluar pada agama Islam. Nombor 2, minum arak, berzina, berjudi, bercakap bohong, mengumpat dan mencuri. Yang ni pun termasuk dalam perkara haram. Bercakap bohong dan mengumpat. Jadi yang mana selalu duk mengumpat orang, duk bercakap bohong tu, berhati-hati sebab kamu akan dapat dosa free je. Kalau kata kita bercakap bohong dan mengumpat orang tu kan. Jadi kalau nak dapat pahala, elakkan bercakap perkara yang tidak penting. Kalau boleh, kalau tak penting tu tak payah cakap, diam saja. Ataupun kalau kata kita tak tahu pun benda tu, diam je, tak payah duk menambah-nambah cerita. Okay. Keempat ni makruh. Makruh ni maksudnya kita buat tak dapat apa. Tapi kalau kata kita tak buat lebih dia akan dapat pahala lah. Tapi berhati-hati. Sebab bila mana perkara makruh ni kamu terlampau banyak sangat kamu buat, dia boleh jadi jatuh haram. Kalau contohnya, contoh kata sini, memakai pakaian bergambar semasa solat. Maksudnya bergambar, cikgu maksudnya yang ni kata bergambar lah ketika memakai pakaian yang ada lambang. Ada lambang. Kalau lambang yang elok-elok tak apa, tapi lambang yang tak elok, contohnya ada gambar tengkorak manusia. Kan selalu banyak kan yang tu kan, tengkorak manusia. Kalau kata dah tak ada pilihan, tak ada masalah. Tapi asyik pakai baju yang tu je. Setiap kali solat pakai baju yang tu. Takut jatuh, benda tu boleh jatuh kan, haram. Okey. Kedua, melewat-lewatkan berbuka puasa. Ketiga, makan terlalu kenyang. Keempat, melepak. Kelima, makan atau minum dengan tangan kiri. Keenam, makan makanan yang berbau. Dan ketujuh, tidur selepas solat subuh. Yang ni berhati-hatilah yang last kali ni. Takutnya tidur-tidur boleh jatuh makruh, boleh jatuh haram. Sebab apa? Kata subuh ni, waktu subuh ni adalah waktu Allah turunkan rezeki melimpah ruah. Jadi bila kita selepas solat, kita selepas subuh tu kita tidur balik tu rugilah. Okey, kemudian dekat tu je nota. Jadi sini cikgu nak kamu buat nota, tak payah buat kau tak payah buat latihan, nanti cikgu akan beritahu nak buat macam mana latihan. Cumanya untuk nota tajuk ni kamu buat ni lah. Pertama kali tulis tajuk urang hukum-hukum dalam Islam. Kemudian 5 jenis hukum ni kamu tulis sini. Tak payah lukis tangan ni, tak payah. Kemudian untuk muka surat 70 ni, iaitu penerangan tentang hukum tu,
setiap hukum tu kamu hanya ambil, tak perlu buat dialog macam ni ya. Kamu hanya ambil macam ni je. Hukum wajib apa, hukum sunat apa dia, hukum harus apa dia, hukum makruh apa dia. Kemudian last sekali dia kata hukum haram apa dia. Dekat yang tu je, tak payah buat dialog macam ni satu dua, tak payah. Hanya ambil okey, hukum wajib, hukum sunat maksud dia, lepas tu hukum harus apa dia, hukum makruh apa dia. Lepas tu dan hukum haram apa dia. Yang tu saja. Kemudian nilai dalam hukum Islam ni apa sama kamu salin. Kemudiannya muka surat 72, mari amalkan. Mari amalkan perkara wajib sunat dan mari tinggalkan perkara haram dan makruh ni juga kamu salin. Tak payahlah lukis gambar, cuma buat petak macam ni saja. Lepas tu tulislah, salinlah nota dia. Okey, itu adalah untuk nota. Okey, kemudian kita masuk bahagian latihan. Okey, latihan cuba tengok lorong kehidupan, kena pasti jalan kebaikan dan keburukan. Okay, cara dia senang je. Pertama sekali, kamu tak payah lukis gambar ni. Gambar-gambar ni tak payah lukis. Sebab cikgu tahu kamu tak payah nak lukis pun. Nak print pun kedai tutup. Okay, jadi kamu hanya tengok nombor satu ni. Kamu tengok apa yang dia buat. Kamu tulis dulu apa yang dia buat, perkara apa yang dia buat. Contohnya kata sini, cikgu bagi satu contoh. Sekarang ni ditunjuk pukul 8.30. 8.30 maksudnya dia tidur selepas subuh kan. Tidur selepas subuh. Kemudian kamu tulis apa hukum dia. Hukumnya contoh tadi cikgu kata tidur selepas subuh jatuh hukum makruh. Jadi tulis makruh. Tulis dia punya. Pertama dia tulis dulu apa perbuatan yang dia tengah duk buat tu. Jadi lepas tu tulis hukum. Sama juga nombor 2 ni. Apa yang dia buat? Dia tengah menyapu lantai. Menyapu lantai kan? Apa hukum dia? Hukum dia kata harus. Contoh lah. Lepas tu terusnya lah. Sampai nombor 10 ni. Okey. Sampai nombor 10. Okey, itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua adalah kamu tak payah buat kad ni, kata hasilkan kad mahabah yang kreatif untuk dihadiahkan pada rakan. Tak payah buat kad, cumanya kamu hanya buat mari amalkan apa 5 perkara yang perlu diamalkan dan apa 5 perkara yang perlu ditinggalkan. Okey, itu saja untuk aktiviti hari ini. Jadi cikgu harap kamu boleh buat lah. Boleh buat, tak banyak pun, harap kamu boleh buat dan hantar pada cikgu hari ini jugalah. Sebab sikit je cikgu rasa. Jadi cikgu sudahi kelas cikgu dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.